selama 33 bulan pembangkang ini, waktu itu menjadi kerajaan Perikatan Nasional menterajui negara. Saya tak nampak satu agenda pun yang memberikan kesan baik kepada untuk mengangkat martabat dan kedudukan. Ada. Ada apa? Wan Jana. Wan Jana Wibawa ni. Jana Wibawa ni sebenarnya merosakkan dan merobak duit rakyat. Yeah. Dan inilah antara yang kebolehan yang mereka ada. Yeah. Dan mereka sebenarnya tidak pernah dalam agenda mereka itu untuk memperkasakan Melayu Islam. Betul. Yang mereka fikirkan bagaimana nak meragut, bagaimana untuk merobak, bagaimana untuk mereka nak mengambil hasil masuk negara. Yeah. Dan ini terbukti sebab itu telah dididik puluhan tahun yang lalu. Yeah. Dan sekarang ini peranan itu dimainkan dan dibawa perangai buruk mereka ini sampailah 33 bulan. Terbukti. Tu saya kata apa, Bob? Iklan pos diri Datuk Seri 700 juta. Iklan mempamerkan dirinya dengan kadar doanya dia apa nama ni, hari pagi petang siang malam doa. Tetapi daripada doa itu terlahirlah patukan ular yang berbisa. Dan inilah derita rakyat yang terpaksa dia ragu dari mereka daripada dana yang sepatutnya diberikan ataupun diselesakan kepada rakyat. Betul. Ini yang kita nampak hasil. Tetapi kalau kita melihat daripada perkembangan hari ini, mereka serang. Apa saja yang dibuat. Macam inilah, Bob. Datuk Seri, kalaulah sekecil-kecilnya seperti tandas sekolah pun dilihatkan peranan utamanya perlu dimainkan untuk sebahagian daripada kebersihan dan keselesaan untuk anak-anak kita. Kalau kita lihat daripada hasilnya, anak-anak orang walau ni yang punya kecederaan minda ni pun merasai nikmat itu. Dan akhirnya meletakkan satu longgokan sebanyak hampir lebih 500 juta untuk diagihkan kepada kelompok kumpulan G1 untuk mereka raikan dalam usahawan yang mereka ceburi. Dan kita nampak kecil, Bob. Tetapi hasilnya itu puluhan ribu kontraktor G1 itu mendapat hasil daripada ilham yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Itu yang kita nampak sekecil-kecilnya. Kita tak nampak lagi sebesar-besar macam Lebuh Raya. Pan Borneo contohnya berikan kata dua. Mesti siap dalam keadaan segera supaya jangan tangguhkan dan jangan membiarkan derita rakyat itu berterusan. Dan yang kita lihat macam baru ni EPF dia masukkan dalam tahun 500 bawah 10,000 tu. Kita dulu masa zaman apa nama ni 33 bulan tu dia bagi duit yang pencarum punya. Bukan ditambah, Bob. Sekarang ni ditambah menambahkan lagi hasil daripada dana pencarum. Dan ini adalah kerja yang cukup mulia yang saya nampak ianya tidak pernah dilakukan, Datuk Seri. Tak pernah saya sebagai pemimpin kesatuan. Sampai ke tahap itu Perdana Menteri melihat. Saya bekas pemimpin kesatuan. Saya pernah menjadi aktif presiden daripada FTUC. Saya daripada umur seusia 22 tahun saya di Situ Agung, Persatuan Sekerja Kelab Semenanjung Malaysia. Daripada proses itu saya berlega bertembung dengan keberbagaian kepimpinan kerajaan pada waktu itu. Tidak saya lihat seorang pemimpin memikirkan bagaimana untuk mereka nak membantu pecarum-pecarum khususnya pekerja-pekerja dalam negara ini untuk menikmati hasil masum kerajaan. Dan inilah lebihan hasil masum, Bob, diagihkan kepada kumpulan-kumpulan M40 dan juga kumpulan-kumpulan B40 untuk mereka ini merasai daripada kelonggokan hasil pendapatan negara. Dan jangan lupa, perkara ini saya ulang sekali lagi, tidak pernah berlaku sebelum ini. Dan rakyat harus bersyukur kerana inilah antara kebaikan kerajaan perpaduan. Gabungan yang dibuat oleh Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan menjadi 112 melengkapkan
komponen-komponen lain bergabung dalam ke bawah payung Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Dan saya bersyukur apabila satu langkah bijak yang dilakukan oleh Yang Berhormat Zahid Hamidi untuk merungkaikan penyelesaian masalah kestabilan politik. Bila mana beliau sebagai en blok mengisytiharkan bahawa Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri berpusu-pusu, berduyun-duyunlah komponen yang lain datang. Dan inilah yang saya rasa kelegaan apabila mengingatkan sabda baginda SAW ketika menjejak kaki di Madinah. Beri salam. Salam itulah perpaduan. Dan perpaduan itu selepas diberi, maka berilah makan. Makan kepada setiap subsidi dan juga pemberian yang 500 EPF dengan bagian nelayan dapatnya subsidi, pekebun dapat subsidi, harga getah pun meningkat, harga padi pun dijaga kebajikan mereka. Ini adalah hasil yang harus dan wajib disyukuri, Datuk Seri. Kita tak boleh membiarkan lenggokkan daripada pengkhianat dan pendurjana ini berlega dengan propaganda mereka. Dan inilah yang menyesatkan dan mengkesalkan. Sebab itu saya bercakap daripada semalam dengan forum yang borak dahsyat. Dia kata, akhir zaman nanti, mereka-mereka dalam kategori menjadi pengikut Dajjal. Pada akhir zaman ini adalah kelompok daripada salah satunya ialah Khawarij. Yang kata orang ni kafir, orang itu dia ada Islam, dia kata dia kafir lah, munafik lah, orang ni sesat lah, semua macam. Sedarlah mereka-mereka yang bersekongkol dengan Khawarij ini, kamu adalah kelompok anak cicit kepada Dajjal. Dan ingat, Dajjal adalah musuh utama di akhir zaman. Akan terbitnya Dajjal, maka siap siagalah. Kamu juga dan tidak terlepas daripada anak cucu kepada Dajjal. Jadi inilah yang dilarang. Dan jangan duduk dalam kelompok ini. Sedih dan sayu saya melihat kesukaran mak ayah membesar dan melahirkan kita. Tiba-tiba kita menjadi pendurjana dan juga penghasut dan juga pembawa fitnah yang berterusan. Sehingga kan sekarang ni kita tengok bila program-program yang melibatkan boleh tuanku, Perdana Menteri tak ada, tiba-tiba tak ada, dah jadi jatuh isu. Oh, dia pun kata Agong tidak menerima Perdana Menteri lah. Macam-macam itu pun jadikan isu. Betul lah dia katakan kecelakaan minda. Dan ini merosakkan bangsa dan negara. Sebab ini tidak boleh dikompromikan. Saya cadangkan seperti mana yang telah pun diberitahu bahawa kita ada akta yang boleh memberikan hukuman pada mereka. Ayuh, teruskan dengan kadar segera kerana mereka ini bukan saja cuba tetapi sudah melanggar prinsip-prinsip kedaulatan dan kestabilan negara dalam segi kemakmuran yang mempucak-kacirkan fikiran rakyat Malaysia. Baik. Terima kasih kupasan yang agak panjang lebar. Berdasarkan kupasan Datuk tadi, kita dapat lihat sebenarnya kerajaan perpaduan hari ini berada dalam track yang sebenar. Belum capai ke satu garis yang boleh dibanggakan, tapi sedang menuju ke arah itu. Betul. Baru setahun Datuk usia kerajaan hari ini. Tapi kena ingat kalau Datuk masih ingat tarikh 22 November 2022. Betul. Ketika itu Muhyiddin Yassin sebagai pengurusi Pergerakan Nasional membuat sidang media di hadapan di rumah. Di rumah beliau mengatakan dia menolak untuk mengadakan kerajaan perpaduan. Betul. Tapi hari ini Datuk, geng-geng mereka ini yang sedang sibuk untuk meruntuhkan kerajaan sedia ada. Sewaktu ditawarkan untuk menjadi kerajaan, mereka tolak. Betul. Dengan sombong dan ego. Hari ini mereka bersungguh-sungguh untuk menjatuhkan kerajaan hari ini. Apa sebenarnya berlaku pada mereka, Datuk? Adakah mereka juga sedang mengalami kecelakaan minda sebenarnya yang Datuk Dollah cakap tadi? Silakan Datuk. Saudara Bob, saya ketawa lah sebab Datuk Dollah ni dia terminologi dia tu kecelakaan minda tu. Sebenar-benarnya, sebab saya kata, dulu pun saya dah bercakap, mereka sebenarnya penuh dengan kesalahan. Sebab dulu bila peluang nak dapat jadi dalam kerajaan, tolak. Sekarang ni menyesal sebab tak dapat. Hukum mengwujudkan. Tetapi bagi saya nampak pola-pola setakat seminggu dua ini. Begitu kencang mereka melakukan usaha untuk menumbangkan. Saya tak kata kerajaan, pimpinan kerajaan.
untuk menjatuhkan kerajaan sebenarnya Datuk Dollah, dia sepatutnya Datuk Saifuddin boleh tangkap terus. Ya. Ini kerajaan ke bawah duli Yang Bertuan Agong. Selalu saya katakan jangan sebut untuk menjatuhkan kerajaan. Menjatuhkan pimpinan kerajaan itu boleh dari segi perlembagaan, tapi jangan kata kerajaan. Tetapi saya melihat sejak seminggu dua ni kencang sangatlah. Ya, betul. Tujuan saya kenapa? Kerana sejak seminggu dua ini saya nampak para penguasa-penguasa yang diamanahkan oleh rakyat Penguasa dan undang-undang. juga oleh Yang Amat Perdana Menteri untuk melaksanakan tugas mereka sebaik mungkin. Ya. Amin. Jadi sebab itu mereka merasakan seandainya mereka berada dalam kerajaan, tidak mungkin mungkin mereka boleh campur tangan dengan penguat kuasa, mereka juga mungkin boleh campur tangan dengan mahkamah dan sebagainya. Tetapi jangan lupa Saudara Bob, saya dah cakap tadi waktu kita makan tadi, sedap tadi. Saya ucap terima kasih Datuk, Datin bawa kambing Datuk. Amin. Amin. Oh, punyalah sedap. Saudara saya macam tak selesa nak cakap, tapi sedap saudara. Kalau saudara nak makan kambing, boleh telefon Datuk Lasani. Isterinya terbaik punya kambing. Kambing, aduh sedapnya ini. Baik, atau saya cerita pasal sedap itulah. Tetapi saya melihat saudara dengan laksa Johor pada sekali bawa, aduh, itu Datuk bersyukur Datuk dapat isteri yang baik Datuk. Amin. Amin. Sebab kita kalau tak bersyukur inilah jadinya. Ya.